kewangan dari segi bukan setakat bantuan untuk mendapat pembiayaan dari segi perniagaan, bahkan juga bantuan untuk melanjutkan pelajaran anak-anak mereka ke institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Dan kalau kita manfaatkan landasan yang dah ada, struktur kita di peringkat daerah ataupun negeri-negeri ini kita dapat mantapkan. Kita banyak memasyarakatkan peranan tanggungjawab kita dengan lebih agresif lagi. Saya pun yakin kita akan sampai sasaran yang betul-betul amat memerlukan bantuan yang dikehendaki. Kerana saya ingin melihat keadaan ini begitu ketinggalan dari segi mereka mendapat bantuan, kerana yang berada dan juga yang menghampiri kita, yang agak ada kemudahan dia mendekati kita, maka itu merupakan trend yang kebiasaan akan mendapat bantuan dan sokongan daripada mana-mana agensi, bukan setakat MARA saja. Tapi saya pun yakin ada masyarakat yang begitu daif sekali di peringkat luar bandar, ya, yang amat memerlukan, yang mereka mempunyai kelayakan, ya, sama ada dari segi pengajian, ya, sama ada dari segi pembiayaan perniagaan. Ini perlu kita tingkatkan, walaupun saya tahu MARA ada banyak berjasa kepada golongan Bumi Putra, tapi kita tidak harus kompleksan, ya, selesa dengan apa yang kita telah capai. Kita perlu mantapkan pencapaian ini, ditingkatkan lagi dalam keadaan yang ada pada hari ini untuk mengelakkan supaya pembicaraan, khususnya belia-belia kita, anak-anak muda kita, masyarakat kita yang berada di luar bandar, masuk ke dalam bandar. Bila dia masuk ke bandar bukan setakat kos, you congest the city itself in terms of demand for housing, in terms of demand for transportation and other facilities. But if you restrain them from coming into the city, urban area, by providing the facilities, extend to them at large, so the base is going to be bigger. I'm quite sure, I think you will discourage people moving from the rural to the urban area. Jadi ini tujuan yang kita nakkan supaya dapat kita tingkatkan, ya, gerakan kita. Dan saya yakin bahawa pimpinan yang berhormat Datuk Idris Joshua dan juga KP akan dapat meningkatkan daya upaya kita untuk memasyarakatkan perkhidmatan ini dengan lebih agresif. Dr. Sri, dalam ucapan tadi ada sebut mengenai kedudukan keuangan yang mantap. Mungkin boleh rincikan? Ya, dalam perjalanan ini seperti yang saya sebutkan, program dan perkhidmatan yang kita curahkan banyak bergantung dengan keupayaan kita dari segi keuangan. Kalau gagal kita dapat menyusun atur dari segi bagaimana kita dapat memantapkan kedudukan keuangan kita, maka sudah pasti itu akan boleh memincangkan kita, melemahkan kita dari segi kita nak melaksanakan program, apatah lagi menyediakan perkhidmatan ke peringkat luar bandar khususnya. Dan alhamdulillah setakat ini MARA di dalam kedudukan yang begitu sehat dan untuk berupaya untuk mengurus takbir dari segi keuangannya, ya, dan kita berupaya untuk membiayai pelajar-pelajar, peniaga-peniaga yang ada di negara kita pada hari ini. Jadi sekarang ini bagaimana kesanannya bantuan-bantuan diberikan oleh MARA atau masjid di luar bandar kepada masyarakat desa dan peniaga? Bagaimana kesannya? Sebenarnya yang kita dah sediakan, ya, seperti yang saya sebutkan dalam ucapan, cukup besar jasa MARA kepada golongan Bumi Putra. Bukan setakat kita biayai mereka dalam dunia perniagaan, bahkan juga kita anjurkan latihan-latihan khusus bimbingan kepada mereka. Kita extend dari segi networking, ya, supaya membolehkan mereka ini dapat memasarkan hasil keluaran mereka, dan kita biayai kerajaan dengan pinjaman kewangan yang begitu besar kita hulurkan kepada mereka, daripada penjajah sampai peniaga-peniaga yang begitu kita katakan small and medium scale, ya, yang big scale ni kita tak mampu dah lagi, kalaupun ada agak terbatas, ya, tapi yang kita nak build the base dulu di peringkat small and medium scale. Dan saya pun yakin banyak kerajaan yang kita dah hulurkan, dan bukan setakat itu, malahan di mana kawasan yang dalam keadaan tidak ada ruang tempat untuk mereka berniaga, kita majukan, kita bangunkan kedai-kedai untuk membolehkan mereka mendapat ruang untuk menjual. Di samping itu dengan kadar yang begitu agak berpatutan sewaan dia, ya, yang tidak boleh diberikan oleh pihak swasta. Ya, dengan kemudahan-kemudahan asas yang diberikan oleh kementerian seperti bakalan air, elektrik, adakah juga membantu perkembangan industri kecil dan sederhana di kampung dengan bantuan MARA? Saya pun yakin di setengah-setengah kampung yang serba kekurangan,
dari segi kewangan ya. Contohnya kita dah sediakan untuk kampung-kampung industri kampung buat mie ya, buat roti, tapi dah ada bekalan air dia. Tepung mungkin agak jauh boleh dapat supply, tapi dari segi kewangan bila mana kita bagi bantuan, dah ada kita lahirkan peniaga-peniaga yang mampu ya berjaya dalam kehidupan mereka. Malahan saya pernah dulu masa Menteri Perdagangan dan kita bawa ke Dubai tu, dan mereka bila saya minggu lalu ke Negeri Sembilan, dan dia nyatakan dah pun menembusi bukan setakat Dubai, di Timur Tengah pun, sampai ke Turki dah dijual barang-barang makanan dia, roti yang agak ada manisnya. Ini satu trend yang amat menggalakkan ya. Okey. Sri, ada jumlah sasaran anggaran kepada mereka yang berusia silakan Mara Patut Bari itulah di peringkat luar bandar macam peniaga yang belajar ada anggaran jumlah, Ada jumlah sasaran. Kita ada sebenarnya bukan jumlah sasaran, seluas yang mungkin. So ini yang kita boleh detect dari segi Kementerian Pelajaran. Contohnya dari segi kelulusan. Kalau SPM, kalau dari segi berapa 8A, 8A itu kita boleh berhubung kerjasama dengan Kementerian Pelajaran untuk nak mengenal pasti ini 8A, ini 9A dari kampung ini yang dah ada. Jadi kita kenal pasti dan kita cantumkan data yang diperolehi daripada Kementerian Pelajaran, dan kita agi-agikan cara distribution of bantuan beasiswa. Saya yakin kita dapat menyelaraskan seperti yang saya katakan, banyak dimasyarakatkan bantuan kita. Saya tahu Mara pun tak menunggu untuk mendapat permohonan. Kadang-kadang mereka datang bagi permohonan, but we must be aggressive enough to go to the ground, find out the detail part of it. Saya yakin tak akan ada yang terkandas anak-anak yang mempunyai 8, 9A daripada luar bandar. Sekiranya mereka ini dapat kita hulurkan bantuannya, bukan setakat dari segi pendidikan, akan juga dari segi perniagaan. Okey. Nah, pokok perantara. Sebenarnya soalan lain. Hari ini Presiden UKO membuat kenyataan bahawa yakin yang BN akan tetap timbul, maksudnya mengekalkan sisi di Sabah. Minta. InsyaAllah sebenarnya apa yang penting kepada kita, anggota Barisan Nasional kena kerja kuat. Pastikan seperti yang saya nasihatkan, dampingi rakyat, kenali masalah rakyat, atasi masalah rakyat di peringkat akar rumput. Kalau itu dapat kita bantu mengatasinya, daripada kita nak bagi ceramah tidak, ucapan di merata tempat tak diatasi masalah rakyat, maka masih bergantung keadaan. Ya, itu yang penting kepada kita, kerana kita sedar dan tahu kita ada keupayaan untuk membantu menjamin supaya keadaan penghidupan mereka jauh lebih selesa daripada apa yang sedia ada. Dan kalau gerakan ini dapat kita sepadukan, saya penuh yakin bahawa ikatan kepada rakyat, kepada kita, dia bukan berpaut dengan ceramah semata-mata. Yang mereka nakkan supaya masalah mereka diselesaikan, diatasi dengan kita memberi perkhidmatan yang baik. Saya nasihatkan semua parti komponen, khususnya di peringkat yang di Sabah, bergerak, pastikan kerja kuat, jangan hanya work smart. Work smart satu, kerja kuat, mesti rajin, turun ke bawah, ya, gerak, dampingi rakyat, selesaikan masalah rakyat, jangan tunggu rakyat jumpa kita. You must go to the ground, atasi masalah. Satu lagi Datuk, Cuma Mahathir mengatakan bahawa ICR tak perlu di Sabah. Sebenarnya kita dah putuskan ya, di peringkat kabinet dan juga di peringkat Kerajaan Negeri Sabah dan juga Barisan Nasional, komponen telah pun mengemukakan rayuan mereka. Dan apa yang penting kepada kita, mengatasi masalah keraguan, kebimbangan mereka dalam ketulusan pengurusan pentadbiran, khususnya berhubungan dengan pendaftaran, surat beranak dan kad pengenalan. Dan kita tidak harus ragu tentang perkara ini. Yang penting kepada kita dapat mengatasi masalah ini supaya jangan dibolosi sistem yang ada dengan ada nasir-nasir yang tidak mungkin berhak untuk mendapat tempat. Tapi saya juga melihat komisen ini telah pun diberikan terms of reference yang begitu lengkap, ditokok tambah oleh anggotanya yang terdiri daripada hakim-hakim yang saya yakin bahawa mereka mempunyai kematangan dari segi memutuskan tentang perkara yang baik dan buruknya, untuk memungkinkan supaya perkara ini dapat diselesaikan. Jangan kita politikkan masalah ini, yang penting kepada kita selesaikan masalah supaya keraguannya. Banyak perkaranya yang kita perlu perhitungkan. Pasal Sabah dengan Sarawak jauh berbeza dengan tanah Semenanjung. Di situ banyak kampung-kampung. Contohnya di Belaga, ya, saya bila turun ke bawah, ada orang kampung tak ada surat beranak. Ada orang kampung yang tak ada kad pengenalan. Pasal bila
di atas bukit mana ada jabatan pendaftaran di situ. Jadi tapi takkan kita nak putuskan yang ini pendatang tanpa izin oleh kerana tak ada surat beranak dia. Mereka ini penduduk rakyat Malaysia, nak hantar pergi mana? Mereka ini anak rakyat Malaysia berhak. Jadi ini yang perlu kita pastikan, just to confirm kan. Landasan komisen ini perlu secara adil, secara saksama mengiktiraf bahawa yang berhak. Kalau kita nak hantar orang lain, lepas itu ini penduduk Malaysia, dia nak tidur ke Indonesia, Filipina, mana ada suku sakat dia, mana ada tempat tinggal dia, bapa dia kat sini, mak dia orang Malaysia, bapa dia orang Malaysia. Ini yang perlu kita kasih. Jadi saya ingat kita hormati pendangan yang amat hormat, yang amat berbahagia itu. Apa yang penting seperti yang saya sebutkan tadi, dalam kita melihat komisen ini akan dapat berjalan dengan lancar. Yang penting ialah mengatasi masalah keraguan dan kebimbangan supaya jangan akhirnya itu menjadi satu putar belit politik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan mereka semata-mata.